أول وقته زوال الشمس وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس. Jelas kan? Belajar dari tahun 1 ni. Seterusnya saya kata apa tadi? Kalau saya suruh baca, baca. Kalau saya tak suruh baca, tak baca. وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب. Wahwa tu maksudnya zawalus syamsi tu adalah awalnya waktu asar. Dia dalam mazhab Syafi'i, antara 5 waktu solat ni, dia tidak ada satu waktu yang fasilah. Apa maksud dia? Tak ada satu waktu pun yang tak ada semayang, kecuali antara subuh dengan zuhur. Itu kita panggil fasilah. Selain daripada itu, tidak ada waktu yang tak ada semayang. Faham? Fardu. Tidak ada satu waktu pun yang tak ada semayang fardu, melainkan antara habisnya subuh dengan masuknya zuhur. Itu dipanggil fasilah. Dalam mazhab lain ada selain daripada itu. Faham? Jadi akhir waktu zuhur adalah awal waktu asar. Zawalul syamsi masuk zuhur, akhirnya apa tadi? Jadi itu juga awal asar. Mazhab Hanafi ada ni. Mazhab Hanafi ada khilaf lah di antara Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf. Tapi di antara mereka ada fasilah. Maksudnya antara akhir waktu zuhur dengan awal waktu asar, tengah tu ada kosong, tak ada waktu. Faham? Tak ada sembahyang apa-apa. ويبقى حتى تغرب. Baca. والاختيار ألا تؤخر عن مصير الظل مثلين. والاختيار ألا تؤخر عن مصير baca syarah. والاختيار ألا تؤخر بالفوقانية عن وقت مصير الظل مثلين بعد ظل الاستواء. ألا تؤخر بالفوقانية عن وقت مصير الظل مثلين بعد ظل الاستواء. Jadi dalam waktu solat dia ada sampai 7. Dia ada waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz ma'al karaha, waktu darurah, waktu hurmah, waktu uzur. Faham? Ini semua pembahagian waktu. Dalam satu waktu dia ada bahagi dia. Faham? Pembahagian itu adalah melihat daripada beberapa aspek. Contohnya waktu fadilah melihat daripada segi keafdalan solat pada waktu itu. Faham? Waktu ikhtiar pun sama juga. Kemudian dia ada hukum daripada segi haram dan tidak haram. Jawaz ma'al karaha, jawaz bila karaha, waktu darurah, waktu hurmah, waktu uzur. Itu kena buat khulasah dia tu. Dan kamu dah belajar pun lagi kena. Jadi sekarang ni tentang waktu ikhtiar. Dia apa maksud waktu tu waktu ikhtiar? Ada solat dia tak ada waktu ikhtiar, ada solat ada. Faham? So, untuk solat zuhur ni dia ada waktu ikhtiarnya. Apa dia waktu ikhtiarnya? Sebelum bayang menjadi 2 kali ganda daripada ukuran asalnya. Faham? Kejap. Itu asar kan? Ni waktu asar punya waktu ikhtiar. Zuhur tak ada waktu ikhtiar. Faham? Zuhur tak ada waktu ikhtiar. Jadi asar waktu ikhtiarnya adalah apa? Sebelum bayang jadi 2 kali ganda. Bila bayang sekali ganda, masuk waktu asar. Bila bayang 2 kali ganda, habis waktu ikhtiar. Faham? Habis waktu ikhtiar. Baca. Dan waktu ikhtiar ni apa maksud dia? Apa perkataan ikhtiar tu? Ikhtiar itu ada yang menyebut ikhtiar itu maksudnya itulah waktu yang dipilih oleh Jibril alaihi salam. Baca. وقولوا فيه بالنسبة إليها الوقت. لحديث baca. لحديث جبريل السابق. جبريل السابق. وقوله فيه بالنسبة إليها
الوقت ما بين هذين. Wa qawlihi fihi wa qawli Jibril. Faham? Jibril dalam hadis itu ada perkataan Sayyidina Jibril alaihi salam. Waktu di antara dua waktu tersebut. Waktu adalah di antara bin nisbati ilai apa? Bin nisbati ilaiha. Waktu solat ni antara dua waktu tersebut. Kamu dah belajar kot dalam hadis. Apabila Nabi turun selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj, solat pertama dikerjakan solat Zuhur. Sebab itu Zuhur dipanggil Zuhur, ada beberapa wajah tasmiyah. Salah satunya adalah kerana awwalu ma zahara minas salawat. Kerana Zuhur adalah solat yang pertama Zuhur. Walaupun Nabi turun sebelum subuh, tapi tak sembahyang subuh. Sembahyang Zuhur. Jadi Zuhur adalah waktu pertama yang Zuhur yang muncul. Faham? Itu salah satu wajah dia lah. Sebab apa? Itu dipanggil apa? Ta'khirul bayan an waqtihi. Walaupun perintah dah ada, tapi macam mana, bila itu tak diterangkan. Maka dilewatkan penjelasan dengan datangnya Jibril. Jibril jadi imam 2 hari. Hari pertama Jibril semayang waktu lain, hari kedua waktu lain. Hari pertama semayang Zuhur pada waktu tergelincir matahari, hari kedua semayang waktu Zuhur ketika semayang waktu Asar, ketika ni lah waktu ikhtiar ni. Faham? Hari pertama semayang waktu Asar ketika bayang jadi sekali ganda. Hari kedua, kemudian di hujungnya kata Jibril, al-waqtu baina, waktu di antara dua ini. Maka perkataan itulah yang ulama tafsirkan, ikhtiar itu maksudnya ikhtarahu Jibril. Sebab hari kedua Sayyidina Jibril semayang pada waktu inilah masiru dhilli syai'i mithlaihi. Lagi? Mahmulun ala waqti al-ikhtiyar. Faham? Sebab maksud Sayyidina Jibril, waktu solat di antara waktu yang hari pertama aku semayang dengan hari kedua aku semayang. Jadi adakah ia bermakna waktu asar habis dengan jadinya bayang sesuatu 2 kali ganda kan? Tak. Jadi perkataan Jibril AS itu ditafsirkan sebagai waktul ikhtiyar. Faham? Bukan waktu hujung dengan makna waktu habis. Baca? Ba'dahu waktu jawazi ila istirar. Itu kena buat rajah. Benda tu dah ada dalam takhirat semua. Tinggal lagi kita yang nak kena hafal, nak kena tentukan. So waktu ikhtiyar, satu tafsiran dia adalah huwa waqtun ikhtarahu Jibril kama fi hadis Jibril as-sabiq. Ataupun waktu ikhtiyar itu merujuk kepada waktu yang mana dipilih untuk solat di dalamnya, jangan lewat daripada itu. Faham? Maksudnya kalau nak lewatkan solat daripada awal waktu, jangan sampai lewat sehingga habisnya waktu ikhtiyar. Faham? Itu wajah tasmiyah kedua bagi perkataan ikhtiyar. Dan waktu jawas bagi waktu asar apa dia? Ila isfirar syamsi. Sehingga waktu kuning. Itu jawaz. Daripada waktu kuning sampai tenggelam dipanggil jawaz ma'al. Yang ni jawaz bila karaha. Kemudian semua waktu karahatin ay yutruhu ta'khiru solati ilaih. tapi kalau dah mula rembang-rembang nak dekat senja tu, dah kuning, kalau waktu asar masih ada lagi kan, semaya waktu tu hukumnya adalah makruh. Tak haram lagi. Jadi waktu ikhtiar dengan waktu fadilah, dengan waktu jawaz, dia punya masuk sama. Faham? Dia punya waktu masuk dia sama, waktu keluar dia beza. Faham? Waktu 3 ni. Waktu fadilah, waktu jawaz dan juga waktu ikhtiar, masuk dia sama, keluar dia tak sama. Maksudnya bila masuk saja waktu asar, bermulalah waktu fadilah. Bahkan bermula juga waktu ikhtiar, dia tadakhul. Dalam masa yang sama, itulah juga waktu jawaz. Faham? Dan bilakah waktu fadilah habis, akan diterangkan. Fadilah ni daripada awal waktu sampai berapa minit, itu dipanggil waktu yang afdal untuk sembahyang. Habis waktu fadilah, maka masih lagi ada baki waktu ikhtiar.
Waktu ikhtiar habis, masiru zil syai' bagi sembahyang asar. Habis je waktu ikhtiar, waktu jawas masih ada. Sampailah isfirar, faham? Maka habislah waktu jawas. Jadi itu dipanggil apa? Waktu masuk dia sama, waktu habis dia tak sama. Faham? Waktu jawas ma'al karaha, itu tak samalah sebab dia hanya masuk bila isfiraru syams. So kita dah dengar wal fadilah, ikhtiar, jawas ma'al karaha, bidun karaha, ma'al karaha. Dia ada lagi waktu hurmah, waktu darurah, waktu unsur. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maghribu bil ghurubi wa yabqa hatta yaghiba syafaqul ahmaru fil qadimi. Ini kena baca syarah. Wal maghribu yajrukulu waqtuha bil ghurubi. Maghrib ni masuk dengan apa? Dengan tenggelamnya matahari. Maksudnya apa? Akhirnya waktu asar dengan tenggelamnya matahari, dan itulah juga waktu masuknya maghrib. Faham? Dia tak ada fasilah, dia tak ada waktu asar dah habis, waktu maghrib belum masuk, tak ada. Faham? Habis terus masuk asar, waktu maghrib. Sama macam tadilah. Habis je zuhud terus masuk asar. Tidak ada satu saja fasilah. Kemudian ma'ruf dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ada dua qaul. Qaul qadim, qaul jadid. Bilakah habisnya waktu maghrib? Qaul qadim yang muktamad adalah apa? Syafaqul ahmar. Amma apa? Amma ba'dahu minal asfari tumal abyadi walam yadhkuruhu fil muharrari linsirafi ismi. Walaupun syafaq ni ada 3 jenis syafaq. Mega merah, mega kuning, mega putih. Tapi kalau dalam kitab sebut perkataan syafaq, maksudnya merah. Maksud idza utliqa syafaqu fal murad minhu ahmaru, yang merah. Dalam minhaj ni dia sorehkan lagi perkataan merah tu. Kalau mana-mana kitab yang tak ada sebut perkataan merah, maksudnya merah. Sebab bila diitlaqkan perkataan syafaq, maksudnya yang merahnya. Kemudian ahmar tu sebab apa? Tertujunya perkataan syafaq itu kepadanya ahmar. Seterusnya jadi qaul qadim, qaul jadid, habisnya waktu maghrib dengan berlalunya pertama waktu untuk wudu, waktu tutup aurat, azan, iqamat, khamsi rakaat. Muktamadnya 7 rakaat. Faham? Campur dengan qabliyah maghrib. Dia tu 5 kan, muktamad 7. Seterusnya jadi apa dalil qaul jadid? Faham? Yang mengatakan berdasarkan qaul jadid, tapi qaul jadid marjuh. Yang rajihnya adalah qaul qadim. Ma'ruf kan? Yang kita doa amal ni qaul qadim. Sembahyang maghrib hanya habis bila tenggelamnya mega merah. Berdasarkan qaul jadid, waktu maghrib ni ada satu waktu je. Dia tak ada aksam. Memang waktu tu cukup untuk sembahyang je, dengan keperluan-keperluan sembahyang. Faham? Sembahyang sunat sebelum, sembahyang sunat selepas. Jadi 7 waktu. Dan matan ghayah memakai qaul ni. Faham? Matan ghayah sebab beliau pengarang matan ghayah sebelum Imam Nawawi. Jadi dia memakai qaul ni. Faham? Lagi? Dan Jibril salaha fil yawmaini fi waqti wahid. Hujah qaul jadid ni adalah Sayyidina Jibril untuk maghrib. Beza dengan sembahyang lain. Untuk maghrib, hari pertama dengan hari kedua sembahyang sama. Tak beza. Faham? Tidak berbeza. Jadi menunjukkan waktu sembahyang maghrib itu sekadar cukup untuk sembahyang. Lepas tu habis lah. Faham? Lepas tu habis waktu dia. Dan Imam Syafi'i telah menjadikan dia qaul jadid. Sebab apa? Maghribus syafaqil ahmar ni tidak
didapati hadisnya. Maksud di sisi Imam Syafi'i lah, pada ketika itu. Faham? Bahkan Imam Syafi'i telah ta'liqkan qaul ni. Dia kata kalaulah ada hadis yang sahih, yang makbul, yang mengatakan bahawasanya habisnya dengan mega merah, maka itu qaul dia. Faham? Maka ternyata ada. Faham? Ternyata ada. Maka jadilah qaul qadim. Qaul qadim tu muallaq dengan kewujudan hadis tentangnya. So ada hadis, maka qaul itulah yang ditarjihkan. Kemudian macam apa dia? Dia punya hujah qaul jadi itu dua. Satu hadis Jibril, yang kedua kita tambah lagi azan iqamah, sebab itu memang benda yang lazim diperlukan. Bila nak solat kena aurat, kena azan iqamah. So benda tu makul lah dimasukkan sekali. Kemudian kita mengambil kira berlalunya waktu yang meluasi solat. Kita juga mengambil kira waktu berlalunya waktu yang apa? Yang diperlukan untuk apa tadi? Azan, iqamat, setar, bersuci. Lagi? Dan sekarang ni waktu untuk mengudu, waktu untuk menutup aurat ni, berapa dia punya minit dia? Ada ke ulama sebut? 5 saat ke, 10 saat ke, seminit ke? Tak ada, tak sebut. Benda tu subjektif, kan? Maksudnya kita kembalikan kepada uruf. Kebiasaannya orang perlu berapa minit, itulah minit dia. Faham? Wasil mu'tadil. Lagi? Sannu. Yang baca mutola'ah syarah sekali. Wa yusannu, akan datang bahawasanya disunatkan apa? 2 rakaat sebelum maghrib. Ada khilaf mazhab Syafi'i sini, ada khilaf. Adakah qabliyah maghrib tu ada? Muktamadnya ada. So berdasarkan muktamad di sana, so kita kena tambah kat sini lagi 2 rakaat. Walaupun dalam matan minhaj sebut 5, tambah 2 lagi 7 rakaat. Kemudian sebab hadis itu ada syarah Muslim. Seterusnya ada dalam sahih Muslim. Waqila wa qiyasuhu lagi. Faham? Jadi sebutan walau syara'a, ini tafri' atas qaul apa? Ini tafri' atas qaul jadid. Furu' ni atas qaul jadid, bukan qaul qadim. Walau syara'a walau syara'a fiha bil waqti 'ala al-jadid wa madda dia masalah ni dalam Baijuri pun ada. Dia punya tajuk besar dia masalah maddus solah. Dia bukan hanya dipraktikkan dalam bab sembahyang maghrib saja. Kalau nak diumumkan masalah dia dan semua sembahyang. Satu orang dia sembahyang, dia baca panjang sampai waktu habis. Boleh tak? Dia sembahyang tu awal dalam waktu. Tapi dia baca panjang baca surah Baqarah. Waktu yang berbaki 1 jam. Dia sembahyang sebelum 1 jam habis waktu Zuhur. Tapi dia baca panjang sampailah separuh sembahyang Zuhur tu keluar daripada waktu. Asalnya siapa sembahyang separuh daripada sembahyang dia luar waktu, dosa haram. Tapi dia keluar daripada waktu tu bukan kerana dia sembahyang lambat. Satu, dia sembahyang lambat yang memang waktu yang baki tu memang tidak meluasi 4 rakaat. Baki 2 minit nak sembahyang Zuhur, mana cukup. Itu dipanggil waktu hurmah, haram. Tapi sekarang ni dipanggil dia memanjangkan solat dia dengan bacaan-bacaan sunat sehingga separuh daripada solat itu keluar daripada waktu. Adakah perbuatan itu boleh atau tidak? Dia ada 3 bahagian. Dia ada 3 halat. Boleh tengok dalam Baijuri. Esok bagi tahu. Faham? Tengok yang kat sini dulu. Untuk maghrib sahaja. Baca. Jadi ini untuk masalah ini atas qaul jadid.
dia semayang awal, tapi dia baca panjang sampailah melepasi waktu adat tadi, dan sampailah ghabas syafaqul ahmar. جاز على الصحيح Hmm. من الخلاف المبني على الأصح Hmm. في غير المغرب أنه لا يجوز تأخير بعضها عن وقتها مع القول بأنها أداء كما سيأتي. Sekali lagi, boleh ataupun tidak? Maka jaza ala sahih, boleh menurut pendapat yang sahih. Jaza ala sahih baca. من الخلاف المبني Daripada ada khilaf, maka pendapat yang sahihnya adalah apa? Boleh. Dan khilaf itu pula berasaskan atas على الأصح في غير المغرب. pada masalah selain maghrib. Maksudnya dibahaskan tentang sembahyang selain daripada maghrib. Apa dia? أنه لا يجوز Bahawasanya tidak أنه لا يجوز تأخير بعضها takhiru. تأخير بعضها عن وقتها مع القول بأنها أداء Lagi? كما سيأتي. والثاني المنع كما في غير المغرب. Maksudnya macam ni susunan qaul dia. Ulama Syafi'i berbeza pandangan. Adakah satu orang itu dia boleh sembahyang separuh sembahyang luar waktu, dan ia berlaku kerana dia memanjangkan sembahyang. Perbahasan ini berlaku untuk solat selain maghrib. Menurut pendapat yang muktamadnya adalah apa? Tak boleh. Khalas. Adapun tentang sembahyang maghrib pun ada dua wajah. Untuk sembahyang selain maghrib, khilafnya al-asah. Untuk sembahyang maghrib, khilafnya as-sahih. Cuma tarjih untuk sembahyang maghrib ni dia tak sama dengan tarjih untuk sembahyang selain maghrib. Untuk sembahyang selain maghrib, yang tarjihnya adalah tak boleh. Untuk sembahyang maghrib, tarjihnya boleh. Faham? Atas qaul jadi. Lagi? واستدل الأول بأنه صلى الله عليه وسلم واستدل الأول واستدل الأول بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بالأعراف. Jadi pendapat yang kata boleh tu al-awwal tu maksudnya as-sahih. Al-qailu bi as-sahih. Yang mengatakan boleh tu, dia berdalilkan Nabi baca surah A'raf sembahyang maghrib. Jadi atas qaul jadi, kalau satu orang dia sembahyang maghrib itu surah A'raf, dia akan melepasi jangka waktu yang tadi tu 7 rakaat tadi, dia akan melepasi A'raf. Dia menunjukkan bahawasanya boleh kita baca surah panjang dalam sembahyang maghrib sehingga melepasi waktunya atas qaul jadi. Faham? Kemudian في الركعتين كلتيهما صححه الحاكم hadis itu sahih oleh Imam Hakim. على شرط الشيخين. Seterusnya, وفي البخاري نحوه seterusnya. وقراءته لها تقرب من مغيب الشفق. Jadi membacanya Nabi laha suratil A'raf, dia akan menghampiri sehingga waktu maghrib syafaq. So maknanya boleh panjangkan sembahyang maghrib atas qaul jadid yang waktu dia pendek tu dengan bacaan panjang sehingga menghampiri waktu tenggelamnya syafaq. So, kemudian بتدبره sebab Allah